Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama untuk kita sambung tadabbur surah Ad-Dukhan untuk siri yang ke-6. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memasuki bulan Ramadan dan hari ini pun telah sampai pada 12 Ramadan. Jadi untuk siri Ramadan mungkin ini kali yang pertama lah kita berada di dalam bulan Ramadan untuk siri surah Ad-Dukhan ini. Baik, jadi sebagaimana maklum tuan-tuan dan puan-puan, ya ini bulan Ramadan selalu kita sebutkan tentang bulan Al-Quran. Ya ini bulan yang kita ingin mempertingkatkan keintiman hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita meneruskan siri tadabbur surah Ad-Dukhan ini, mudah-mudahan ia menjadi salah satu penambahan ilmu dan juga memberi manfaat dalam kehidupan kita, dan memberikan yakni kefahaman kepada Al-Quran yang kita mungkin baca hari ini dah sampai masuk ke juzuk yang ke-12. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum daripada kita sambung kepada siri yang ke-6 ini, yang ini bermula daripada ayat yang ke-23. Bermula daripada ayat yang ke-23, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Jadi sebelum tu kita refresh ataupun kita recap balik ini pertemuan kita pada 2 minggu yang lalu, iaitu bermula daripada ayat yang ke-17. Ini ayat yang mana mempamerkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi suka diingatkan bahawa surah Ad-Dukhan adalah surah yang mana menceritakan kepada kita tentang asap yang dimaksudkan dengan dukhan itu adalah yang menunjukkan kebinasaan kepada Quraisy. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kisah Nabi Musa ini sebagai salah satu bentuk pembuktian penerangan bahawa telah berlalu umat yang terdahulu yang mana telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulakan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan menyebutkan bahawa datangnya Nabi Musa ini adalah sebagai salah satu bentuk ujian kepada kaum Firaun, kerana Nabi Musa membawa satu pandangan ataupun membawa satu kefahaman yang bertentangan dengan quote and quote lah, bertentangan dengan kefahaman yang mereka telah lama diwarisi dari sudut zaman bersamaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi Musa ini dengan menyifatkan baginda sebagai Rasulun Karim, sebagai Rasul yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu adalah sifat baginda, dan akhlak mulia itu adalah mulianya dia di kalangan kaumnya, dan akhlak mulia itu juga membawa maksud mulianya di sisi Tuhannya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat seterusnya, ayat 18, iaitulah Allah kata, an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Ini Allah Subhanahu Wa Taala
menyebutkan tentang Nabi Musa, menyatakan pulangkan ataupun lepaskan. Ini siksaan ataupun maknanya mereka Firaun ini mereka menjadikan Bani Israel ini sebagai hamba. Jadi tugas Nabi Musa adalah untuk selain daripada berdakwah kepada Firaun, yang kedua adalah untuk membebaskan Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Untuk dibawa kepada bawa ke satu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Palestin. Maka disebutkan sifat kedua bagi Nabi Musa itu adalah pada ayat 18, inni lakum rasulun amin. Iaitulah aku adalah rasul yang amanah. Kerana apa disebutkan amanah? Kerana sifat amanah ini ia berkaitan dengan apa yang Nabi Musa sampaikan, iaitulah risalah. Maka Nabi Musa dengan sifat amanahnya, Nabi Musa menyampaikan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada baginda. Maka sebab itu disebutkan dengan Rasulun Amin, yang sebelumnya adalah Rasulun Karim. Kerana apa Karim? Kerana nak ceritakan tentang karakter Musa yang patut dicontohi. Kenapa Rasulun Amin? Kerana apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah bukan pembohongan, bukan pendustaan, tetapi adalah satu yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan seruan-seruan kepada Firaun antaranya wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat-mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kita sebutkan ada 9 mukjizat, bahkan ada lebih daripada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi apa bentuk respon kaum Firaun terhadap Nabi Musa? Maka mereka respon dengan maknanya menolak dakwah Nabi Musa. Bahkan mereka cuba untuk mendatangkan ancaman kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun menjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala merakam dalam Al-Quran, iaitu aku berlepas diri. Ini memohon perlindungan kepada Tuhanku daripada kejahatan kamu. Kalau kamu tidak mahu beriman, wa illam tu'minu li fa'tazilun, jauhilah aku. Jadi apabila mereka cuba juga berusaha menghalangi dakwah, dan juga mereka sampai kepada ingin menyakiti batang tubuh pendakwah itu sendiri, maka pada waktu itulah Nabi Musa berdoa, fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun, pada ayat 22. Ini mendoakan kehancuran ataupun kebinasaan kepada Firaun. Jadi ayat 23 yang kita akan bincangkan pada pagi ini bermula daripada ayat yang ke-23, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa Nabi Musa alaihi salam, yakni untuk membinasakan Firaun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa dengan menyebutkan fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Lalu diperintahkan kepadanya, yakni Nabi Musa, bawalah hamba-hambaku, pengikut-pengikutmu, keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Firaun dan juga orang-orangnya. Baik. Tafsir umum bagi ayat ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda supaya keluar membawa kaumnya pergi pada malam hari. Sebab apa pada malam hari? Antaranya kerana Firaun dan para pengikutnya akan mengejar Bani Israel jika mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat yang ke-77, dan demi sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku keluar mengembara pada waktu malam. Kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan janganlah engkau takut tenggelam.
Jadi maknanya ayat ini fa'asri bi'ibadi ini adalah satu ayat yang juga mengandungi berita gembira. Bukan semata-mata suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa keluar Bani Israel daripada Mesir, tetapi ia juga mengandungi berita gembira, iaitu jangan takut ditangkap musuh dan juga jangan takut tenggelam. Jadi maknanya ketika Nabi Musa bawa itu, Nabi Musa dah tahu yang ini bahawa akan melalui satu jalan yang mana jalan itu akan terhalang pada awalnya itu, iaitu terhalang dengan laut. Lepas tu Bani Israel ni bila mereka ikut Nabi Musa pada waktu malam, malam kan gelap, tak nampak. Dan bila sampai dekat laut ni, mereka depan ni laut macam mana ni? Jadi sikap mereka itu adalah sikap, kita tengok dalam Suratul Baqarah banyak kali disebutkan dan diulangkan sikap mereka ini kasar dengan Nabi Musa. Ini macam mana kita nak pergi ni? Mana ada jalan? Tapi Nabi Musa kekal tenang. Sebab apa? Sebab Nabi Musa telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibawa ke jalan tersebut dan akan membelah lautan. Maka ini satu berita gembira kepada Nabi Musa selain daripada ia adalah suruhan. Baik. Jadi kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk keluar daripada Mesir pada waktu malam. Dan kita sebutkan reasonnya, sebabnya antaranya adalah untuk supaya Firaun dan pengikutnya tidak mengetahui. Ini keluar pelan-pelan. Dan kita melihat hikmah juga, para ulama membincangkan kenapa juga waktu malam, selain daripada waktu malam itu adalah waktu yang sunyi, maknanya tersembunyi daripada pengetahuan manusia, ini daripada pengetahuan Firaun. Waktu malam inilah waktu dalam keadaan gelap, yang merupakan waktu bila mana nak keluar daripada Mesir, nak keluar melalui padang pasir dan sebagainya, maka perlukan kepada penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang akan memperjalankan, yang akan menunjukkan arah. Kerana apa? Kerana gelap. Yang ini pada waktu malam. Kita lihat sebagaimana Nabi SAW mengikuti Jibril di dalam malam Isra'. Nabi bertanya kepada Jibril, yang ni nak pergi mana dan sebagainya. Sampai di tempat tertentu berhenti, ada RNR-nya. Nabi tanya pada Jibril. Tetapi maknanya pada waktu diperjalankan itu, penyerahan total itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malam ni tak nampak jalannya, arahnya mungkin sesat, tak pergi ke laut, tiba-tiba pergi ke tempat lain, tempat terbuka. Dan juga pada waktu malam, dalam keadaan, sebab mereka ini lari keluar nak dalam keadaan bersembunyi. Sudah tentu tak sebagaimana Nabi Musa balik daripada Madian nak balik ke Mesir, bawa obor, kan? Disebut dalam surah Taha, yang mana kemudiannya obor itu terpadam. Lepas tu Nabi Musa nampak api, kan, di lereng Bukit Tur. Ini kali pertama Nabi Musa nak diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentu maknanya nak keluar pada waktu malam dalam keadaan bimbang, musuh mengejar, maka keluar dalam keadaan gelap. Kalau bawa api daripada jauh dah boleh nampak. Maka perjalanan yang berada dalam keadaan gelap itu adalah perjalanan yang menuntut kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita melalui fasa-fasa kehidupan yang mungkin gelap pandangan mata kita, ataupun gelap kehidupan kita, yang ini mungkin ditimpa musibah dan sebagainya. Maka antara benda yang mungkin kita perlu lakukan adalah penyerahan total pada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini setiap daripada yang berlaku itu ada hikmahnya. Baik. Kemudian setelah malam datangnya siang. Yang ini selepas ini, dan pada waktu malam kita tengok banyak
tentang Quran kan, dalam permulaan kita sebut tu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini malam itu memang kegelapan. Gelap malam. Tapi daripada gelapnya malam itu turunnya satu cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk apa? Untuk memberikan kejayaan. Jadi ayat ini perlu kita lihat bahawa Nabi Musa keluar pada waktu malam, yang mana setelah malam datangnya siang. Jadi seolah selepas ini selepas daripada malam, walaupun dalam keadaan gelap gelita, keluar tak nampak apa ni, yakin, sepenuhnya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan keyakinan itu, mereka tetap berjalan keluar dan akhirnya tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kamu, iaitu diperlakukan dengan pelbagai seksaan oleh Firaun. Jadi begitulah maknanya disebutkan Al-Quran pada permulaannya, yang turun pada waktu malam, dan kita berada dalam bulan Ramadan, yang mana bulan pasti Quran, iaitu penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Iaitu turunnya Al-Quran itu adalah apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berterusan mendapat hidayah, bahkan sentiasa ditambahkan hidayah, wazidnahum huda, ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita tidak kembali balik kepada kegelapan kehidupan kita. Isra, bila Allah kata fa'asri bi'ibadi, pada ayat 23 permulaannya, itulah membawa maksud perjalanan malam, sebagaimana suratul Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Asra itu ataupun Isra itu adalah maknanya sendiri adalah perjalanan pada waktu malam. Jadi kenapa didatangkan lagi lailan, untuk menunjukkan bahawa ia adalah waktu malam gelap secara hakikatnya. Mungkin orang kata berjalan pada waktu malam ni bukan waktu malam, tapi makna menunjukkan kepada suasana yang gelap semata-mata, ataupun maknanya suasana dalam keadaan kelam kabut, gelap tak nampak jalan. Tapi maknanya lailan tu menunjukkan bahawa secara hakikatnya, yang ini pada waktu malam. Jadi pada waktu malam itulah menyebabkan maknanya kita menyerahkan secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Dan tinggallah laut itu dalam keadaan tenang terbelah, kerana sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa. Jadi maknanya Nabi Musa, Firaun tetap juga mengetahui, walaupun keluar dalam keadaan malam, tapi makna Firaun mengetahui juga. Ini dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya. Mungkin kita nampak, tadi suruh keluar waktu malam kan, supaya Firaun tak nampak ataupun supaya tak dikejar. Tapi rupa-rupanya Firaun tahu juga, dan mereka dikejar. Ini nak sebutkan kadang-kadang benda yang berlaku kepada kita, kita rasa kita dah, mungkin kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan benda buruk daripada kita, tapi maknanya benda itu berlaku juga pada kita. Maka kita perlu melihat sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan ini kepada Nabi Musa, walaupun berlaku juga maknanya Firaun tetap juga mengejar, tapi akhirnya hikmahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan secara total pengaruh ataupun kekuasaan Firaun itu di dalam lautan itu tadi. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah kata, dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan terbelah, kerana sesungguhnya mereka ialah tentera. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentera? Innahum jundum mughraqun. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahum mughraqun sahaja pun dah memadai. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Tetapi kenapa disebutkan tentera? Kerana tentera ni, bila kita sebutkan tentera, maka sudah tentu mereka mempunyai kelengkapan. Sudah tentu maknanya mereka mempunyai persediaan. Yang ini kelengkapan, persediaan perang, dari sudut senjata, dari sudut binatang tunggangan dan sebagainya, yang mafhum lah.
Tetapi nak sebutkan bahawa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih hebat. Iaitu dengan persediaan yang mereka lakukan pun, maka tidak ada satu pun yang dapat melawan kehendak dan juga irada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Sama macam dalam surah Al-Fil, yang mana tentera bergajah datang dalam satu gerombolan yang ramai, berpuluh ribu orang, yakni berbelas ekor gajah yang datang. Ini dari sudut kiraan matematiknya, ketenteraan itu adalah satu ketenteraan yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tipu daya mereka itu, maknanya dihapuskan dan juga dibinasakan. Ini nak sebut bagaimanapun kekuatan musuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada cara untuk mana nak menghapuskan musuh. Maka apa yang perlu dilakukan adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahum jundun, menunjukkan bahawa mereka ini dari sudut zahirnya akan nampak sebagaimana satu bala tentera yang hebat, yang kuat. Dan memang pun Firaun mempunyai hal sedemikian. Tapi dalam keadaan itu, mereka semua itu akan ditenggelamkan. Maknanya sekali harung je, orang kata, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ini membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seterusnya kepada Nabi Musa, wahai Musa, biarkanlah lautan itu terhampar dan terbelah. Ini bermakna ketika mana mereka sampai ke Laut Merah itu, maknanya Nabi Musa telah ketuk tongkat dan kemudian terbelah. Ini ada jalan untuk dilalui. Jadi bila mana selesai jalan dilalui oleh Nabi Musa dan juga Bani Israel, maka Allah kata kepada Nabi Musa, biarkan lautan itu terhampar dan juga terbelah. Janganlah engkau pukul lagi lautan tu. Jangan pukul balik lautan tu dengan tongkatmu untuk menjadikan ianya tertutup. Tenang. Yalah, kalau kita pun, kalau orang datang, contohlah kalau ada orang kejar kita kan. Kalau perempuan tu utamanya, bawa kereta, bila ada orang kejar kita, kita pun rasa cemas kan. Bila balik sampai di rumah tu nak cepat-cepat tutup pintu kan. Sebab apa? Sebab ada orang kejar. Tapi Allah kata kepada Nabi Musa, tenang, biarkan. Tujuannya agar apa? Agar Firaun dan bala tenteranya masuk ke dalam. Ini masuk ke laluan tersebut, laluan yang terbelah itu, dan mereka akan ditenggelamkan di dalam lautan. Jadi ini juga adalah satu kabar gembira Allah Subhanahu Wa Taala tentang keselamatan Nabi Musa dan juga Bani Israel, serta membinasakan musuh mereka, agar Nabi Musa rasa tenang dan ketakutannya pun reda. Jadi dalam ada beberapa riwayat lah. Ini riwayat ni maknanya kita tidaklah kata bersetuju sepenuhnya dan juga kita tidak menafikannya. Itu ada menyebutkan tentang bila mana Firaun kejar, berlakulah ribut pasir, dan kemudian kuda-kuda tu pun dia macam tak macam nak pergi tak pergi. Dia jadi lambat. Sebagaimana yang berlaku kepada Ashabul Fil, yang mana dikatakan gajah mereka tu ketika mana berada di Wadi Muhassir, di antara Muzdalifah dan juga Mina tu. Maknanya kalau suruh bergerak ke arah Mekah untuk hancurkan Mekah, dia tak bergerak. Tapi kalau nak balik ke Yaman, dia balik. Begitulah nak sebutkan kuda-kuda ataupun bala tentera Firaun tu, bila nak ni dia macam terhalang. Jadi menyebabkan mereka lambat untuk kejar. Kalau kita fikir kalau tentera ni dengan ketangkasan yang ada, ketangkasan kuda dan sebagainya, peralatan, maka mudah sebenarnya nak kejar. Orang yang berjalan kaki pula. Ini dan pula nak keluar terus daripada Mesir, bawa barang, maknanya mungkin bawa anak kecil dan sebagainya dalam keadaan yang lebih sukar. Jadi nak kejar tu lebih mudah.
Tapi maknanya ada sebutkan berlaku hal-hal yang demikian. Ala kulli hal kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, maknanya mereka terlambat daripada nak mengejar Nabi Musa. Hinggalah bila mana Nabi Musa dan juga Bani Israel telah pun melalui lautan yang terbelah itu, mereka masih lagi berada di tengah-tengahnya. Dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Persoalannya, kenapa Firaun dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk ditenggelamkan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak musnahkan? Sebagaimana contoh kaum Hud ke, kaum Ad ke, kan? Datangnya taufan 8 hari, ataupun datangnya bunyi satu yang kuat, macam nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa perlu maknanya ditenggelamkan? Jadi ulama ada juga yang menyebutkan antaranya adalah kerana sifat Firaun itu sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas dan juga dalam banyak surah. Antaranya adalah Firaun itu, inna fir'auna ala fil ard. Jadi dia mengangkat dirinya tinggi, sombong, melampaui batas dengan segala sumber yang dia ada. Maka Allah tenggelamkan, so jatuhkan dia, maknanya berada di dalam dasar lautan. Jadi dia rasa tinggi, yang ini berada di atas muka bumi ni, sedangkan bumi ni yang paling banyak adalah lautan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan di dalam dasar lautan. Walaupun akhirnya nanti, maknanya akhirnya ditimbulkan jasad Firaun sahaja ditimbulkan. Maknanya pada ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah maknanya meletakkan bahawa mereka akan ditenggelamkan ke dasar lautan. Dan juga ditenggelamkan ke dasar lautan ni, kalau kita tengok dari sudut sains pun, kan, lautan ini adalah satu tempat yang misteri. Walaupun kedalaman lautan ini mungkin paling dalam yang pernah dilalui dalam berapa kilometer je. Yang ni kedalaman tu. Jadi nak sebutkan berbanding dengan sains yang berkaitan dengan space ataupun berkaitan dengan angkasa, kan. Jadi lebih banyak pengetahuan tentang angkasa berbanding di dalam lautan. Ini dengan binatang yang berbagai-bagai bentuk, kan. Jadi tak banyak yang kita tahu dari sudut spesies dan sebagainya yang berada di dalam dasar lautan. Nak sebutkan bahawa bila mana dia ditenggelamkan, maka hilanglah segala kekayaan. Allah akan sebutkan selepas ni, kam taraku min jannatin wa uyun, iaitu dihilangkan segala kekayaan dan tidak ada langsung kekayaan dan bandingan itu berbanding kekayaan dan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dasar lautan ini adalah satu tempat yang kaya, dan tempat yang tidak ada cahaya, yang mana sukar, dan pressure juga tinggi, kan. Sukar, tapi kita tahu bahawa di dalam lautannya khazanah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar. Jadi kalau kita rasa apa yang kita miliki di atas muka bumi, di atas tanah ni banyaknya, maka kita tahu bahawa semuanya adalah pinjaman, dan nak sebutkan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar yang kita tak ketahui. Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Firaun dan tenteranya di dasar laut. Tapi kesan sejarah di Mesir masih tersisa sebagai pengajaran. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan, maknanya Nabi ketika mana Firaun berada di tempat di istana dia ataupun kat piramid kawasan ni lah, kawasan Mesir, maka mungkin akan hancur Mesir itu sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalam surah Yusuf, ini bukan sekadar jasad itu, maknanya ditimbulkan sebagai peringatan, tapi kisah Nabi Musa, kisah Firaun itu secara keseluruhannya. Melalui jasad yang ditimbulkan, teringat tentang apa yang dilakukan oleh Firaun. Tapi maknanya masih kekal lagi dari sudut istana dia, maknanya dari sudut piramidnya yang ada dan sebagainya. Jadi nak sebutkan apa yang tersisa itu adalah sebagai satu pengajaran. Kerana pun nak sebutkan kemegahan yang mereka ada itu tidak satu pun
dapat membantu mereka ketika mana datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut kepada Abu Lahab antaranya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya pada hari tersebut, ini mal, hartanya, kekayaan, kemegahannya, dan juga anak-anaknya. Yang ini dari sudut sini ketenteraan yang mana tadi disebut jundun mughraqun. Ketenteraan yang hebat, yang kuat, yang bagaimanapun kemewahan, kemegahan, istana yang besar, kekuatan yang bagaimanapun yang ada di Mesir itu, maka tidak akan dapat lagi menyelamatkan mereka pada waktu ini. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat selepasnya, iaitu membicarakan tentang kemewahan-kemewahan mereka yang telah ditinggalkan. Kam taraku min jannatin wa uyun. Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan. Wa zuru'in wa maqamin karim. Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah, mulia. Maqamin karim ini ada ulama menyebutkan maqamin karim ini adalah singgah sana, tempat yang tinggi. Ada yang juga menyebutkan tempat yang Firaun suruh Haman, menteri dia kan, bina. Sebab apa? Sebab dia nak tengok Ilahi Musa. Dia nak tengok Tuhan Nabi Musa. Yang ni dia sindir dari sudut bahawa Allah yang ni tidak ada yang lebih tinggi kekuasaan yang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia suruh bina istana yang tinggi untuk apa? Untuk dia nak lihat, kononnya lah nak lihat Allah. Ini adalah bentuk sindiran. Maka ada yang juga menyebutkan itu adalah termasuk dalam makna maqamin karim. Kemudian 3 ayat disebutkan ni. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Ini segala kemewahan yang ada yang mereka kecapi, yang mana sekian lama mereka menikmati, fiha fakihin. Dan ini tidak dapat membantu mereka setelah sekian lama. Jadi ini hakikat, kepada juga kita merasai dari sudut pengajaran pada kita tentang hakikat kematian. Yang ini maknanya mungkin kita ada aset-aset yang banyak, rumahnya, kereta ke, tanaman ke, kan. Orang dulu maknanya ada tanaman, kebun sebagainya. Mungkin orang sekarang ni mungkin ada rumah yang 2-3 biji dan sebagainya. Jadi nak sebutkan segala kemewahan itu tidak akan dapat membantu jika maknanya kita tidak menggunakan ataupun kita berasa memegah, dan lebih lagi teruk apabila kita menggunakan kepada jalan kebatilan. Baik, tafsir umum ayat ini, 3 ayat ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesuatu yang mereka ataupun Firaun dan kaumnya tinggalkan di belakang mereka, iaitu berupa kemuliaan, kehormatan, kenikmatan dan juga kekayaan di Mesir. Jadi mereka banyak meninggalkan taman-taman yang hijau, kebun-kebun yang kaya, sungai-sungai yang melimpah airnya, sumur-sumur ataupun telaga-telaga yang dipenuhi dengan air, tanaman-tanaman yang segar, tempat-tempat yang indah dan juga nyaman, bergelimpangan harta dan kebaikan yang melimpah. Jadi dahulunya mereka berada dalam keseronokan kenikmatan tersebut, kesenangan dan kehidupan yang menyenangkan. Mereka bersenang-senang dengan berbagai macam kenikmatan, sebagaimana orang yang mana menikmati berbagai macam buah-buahan, makan apa sahaja yang diinginkan dan mengenakan pakaian yang mereka kehendaki. Ini kalau kita memahami ayat ini, antaranya ayat ini nak menyebutkan satu, ianya berita gembira kepada Bani Israel kerana nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Yani mereka akan tempat yang banyaknya kenikmatan itu akan diwariskan kepada orang yang lain. Itu satu. Yang kedua maknanya betapa nak sebutkan sindiran kepada orang yang mengingkari ataupun orang yang memusuhi dakwah para rasul. Ada dari sudut mana harta-harta kamu yang kamu bersenang lenang sebelum ni. Sebab
antara sikap orang yang mempunyai kekuasaan, kemewahan ini, sama juga macam orang musyrikin pun. Yang ini mereka rasakan ketika mana bila Nabi menyatakan bahawa akan datang azab kepada kamu, maka mereka kata tak apa, aku ni orang yang banyak harta. Aku ni ada pengaruh, ada kekuasaan. Macam kalau bagaimana pun datang azab tu, aku boleh ni. Maknanya boleh counter balik. Maka ini satu bentuk sindiran kepada mereka yang mendustakan para rasul dan mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita tengok 5 perkara yang ditinggalkan. Kebun, mata air, tanaman, kediaman dan kemewahan. Jadi kita tengok di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut nikmat-nikmat yang tetap, maknanya nikmat-nikmat yang dia tidak berubah. Tak disebutkan tentang kenderaan kan, macam kalau dalam ayat dalam surah Ali Imran cerita tentang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa kan, yang cerita tentang wanita, kemudian cerita tentang kebun, cerita tentang khailil musawwamah kan, ini binatang tunggangan dan sebagainya. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang sesuatu yang tidak dapat diubah. Iaitu kebun-kebun, mata air, tanaman, ini kediaman, benda yang tetap. Nak sebutkan bahawa yakni mereka dengan perkara yang tetap ni, kadang-kadang manusia rasa mereka akan tetap kekal hidup di atas dunia. Dengan adanya kemewahan dari sudut istana yang besar, yang ini dikawal selia oleh bodyguard, pengawal-pengawal yang ramai, dengan security yang ada, yang ini berasakan bahawa mereka akan kekal, kekuasaan itu akan kekal, kesombongan mereka itu akan kekal. Tetapi tidak ada sesuatu yang kekal melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab, maka pada waktu itu tidak ada lagi gunanya segala apa yang ditinggalkan. Baik. Kadzalik wa awrasnaha qauman akharin. Demikianlah keadaannya hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka. Dan kami jadikan semua peninggalan Firaun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, iaitulah kaum Bani Israel. Jadi nak sebutkan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala boleh mewariskan yang apa yang kita ada ini kepada orang lain. Ini tak ada benda yang kekal. Tak semestinya juga apa yang kita ada hari ini diwariskan kepada keluarga. Mungkin maknanya kita wariskan rumah yang ada hutang kan, keluarga tak dapat nak mampu nak bayar, akhirnya dilelong oleh bank. Yang ini dapat milik kepada orang lain. Dia sebutkan setiap apa yang ada di atas dunia ini, peringatan kepada kita adalah tidak ada yang kekal. Baik. Tafsiran ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, jadi begitulah cara kami membinasakan mereka, ini merampas dan menghancurkan para pendusta rasul-rasul kami, dan setiap orang yang membangkang kepada kami, kami mewariskan negeri itu, dan kemudian kami mewariskan negeri itu kepada Bani Israel, orang-orang yang tertindas di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul A'raf ayat 137, dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang telah tertindas itu akan daerah-daerah timur bumi Palestin dan daerah-daerah baratnya yang kami telah melimpahkan barakah padanya. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Isra Palestin itu bukan sekadar Masjidil Aqsa itu, tetapi barakna haulahu linuriya. Ini kami berkati kawasan yang sekitarnya. Dan telah sempurnalah kalimah Allah yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa mereka ditindas oleh Firaun. Jadi ayat ini juga disebutkan oleh para ulama bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih ini. Allah tahu bahawa Bani Israel ni pada masa akan datang yang mana mereka ini akan mendustakan para rasul, mereka akan buat sebagaimana Firaun buat kepada Nabi Musa. Yang ini mendustakan rasul. Jadi nak sebutkan bagaimana
bila mana mereka telah selesai satu kita kata ujian ataupun satu taklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap juga memberi reward kepada Bani Israel. Jadi Allah tetap janji, Allah janji. Jadi bagi mereka, mereka selesai ujian, mereka buat. Tapi bila mana mereka berpaling, maka itu adalah satu hal yang lain. Maka datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala pula kepada mereka. Jadi kita kalau tahu orang memang nak buat jahat pada kita, dia buat baik macam mana pun kita anggap bahawa kebaikan dia tu macam pura-pura. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, maknanya dari sudut bila mana kamu buat, maka kamu akan dapat. Jadi begitulah maknanya kita dalam bulan Ramadan ini. Dari sudut maknanya amal yang mungkin kita laksanakan. Ini bila kita buat, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima dan berikan ganjaran. Wa ana ajzi bih. Baik. Dan telah sempurnalah kalimah Allah janjinya yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa mereka ditindas oleh Firaun. Dan kami telah hancurkan apa yang telah dibuat oleh Firaun dan kaumnya dan apa yang mereka telah dirikan daripada bangunan-bangunan. Baik. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya. Dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Di ayat ini satu ayat yang menarik untuk kita bincangkan, iaitu tentang langit dan bumi yang menangisi. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Yang ini langit dan bumi ini tidak bersedih. Jadi adakah waktu dan juga adakah ketika langit dan bumi itu bersedih? Kalau kematian Firaun menyebabkan maknanya langit dan bumi tidak bersedih, bagaimana kematian yang menyatakan maknanya langit dan bumi itu bersedih? Baik. Jadi tafsiran ayat ini terlebih dahulu. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meremehkan dan menampakkan dari sudut ketidakpedulian terhadap perkara yang menimpa mereka. Yang ini nak menunjukkan bahawa tak ada orang ambil kisah pun. Dari sudut mereka mati dan bergelimpangan dan tenggelam dan timbulnya mayat Firaun itu, tak ada orang pun merasa sedih. Seorang pun merasa sedih dan berduka atas kebinasaan mereka. Kerana apa? Penganiayaan yang mereka lakukan, kerosakan yang mereka lakukan itu lebih besar. Bahkan hukuman kepada mereka justru disegerakan kerana hebatnya kekufuran dan kerasnya pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa. Mereka tidak diberikan penangguhan untuk bertaubat kerana mereka tidak bisa diharapkan untuk bertaubat. Ini setelah sekian lama dakwah telah disampaikan dan pelbagai mukjizat juga telah dibentangkan. Maknanya kita nak faham satu perkara, ketika mana sebelum daripada datangnya para rasul, perbuatan-perbuatan sesuatu kaum itulah yang menyebabkan azab itu telah hampir kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW, yang kita tahu makruf ceritanya, yang ini di atas Bukit Safa, Nabi SAW sebut, aku memperingatkan kamu tentang azab yang akan menimpa kamu. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan kami datangkan rasul, mendatangkan pemberi peringatan yang memberikan nasihat. Tapi setelah datang pemberi peringatan, setelah datang orang yang menasihati, yang memperingatkan dengan berbagai tanda-tanda sebelumnya, yang kita sebut datangnya katu, datangnya kata, datangnya air sungai yang bertukar menjadi darah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan itu masih lagi tidak mahu menerima dakwah. Setelah pelbagai mukjizat telah dibentangkan, maka pada waktu ini bila dah datang azab Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu telah pause, terhentilah rahmat. Telah terhentilah rahmat ketika mana datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Apa maksud fama bakat alaihi musamma? Apa maksud langit dan bumi tidak menangisi, iaitu maksudnya adalah ahlinya. Ha. Iaitu ahli langit siapa? Iaitulah malaikat. Sebagai penduduk langit. Dan siapa ke ahli bumi? Iaitulah orang yang beriman. Inilah penduduk bumi. Itu pandangan yang pertama lah. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam tafsiran tadi. Maknanya tidak ada seorang pun yang menangisi. Yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan di bumi dan di langit itu adalah ahlinya. Iaitu di langit malaikat dan juga di bumi adalah manusia. Orang beriman. Baik. Maksud yang lain, langit dan bumi ini tidak menangis adalah memang secara hakikatnya langit dan bumi tersebut. Iaitu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan ma min abdin illa walahu fis sama'i babun yakhruju minhu rizquhu wa babun yadkhulu fihi 'amaluhu fa idza mata faqadahu wa baka ya alaihi. Tidaklah bagi seorang hamba itu kecuali baginya ada dua pintu di langit. Setiap daripada kita ni ada dua pintu di langit. Satu pintu yang keluar daripadanya rezekinya. Ini rezeki ni memang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan. Dah ada dah pintu rezeki kita masing-masing. Jadi bagaimana kita nak ketuk pintu, nak cari kunci kepada rezeki itu, iaitulah maknanya antaranya melalui takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu dah ada. Dan satu lagi adalah pintu yang masuk ke dalamnya amalannya. Ini maknanya pintu yang keluar iaitu rezeki, pintu yang masuk adalah dari sudut amalan. Maknanya dari sudut disimpan. Segala amalan yang diangkat naik akan disimpan. Baik. Jadi apabila hamba itu mati, maka hilanglah rezeki dan juga amalannya. Yang ini tak ada benda yang keluar dan tak ada benda yang masuk. Maka menangislah langit. Jadi kenapa Firaun ini tidak ditangisi? Kerana mereka ni tidak ada amal soleh yang dilakukan. Maka tidak ada tangisan daripada langit untuk mereka. Itu makna secara hakikat. Jadi nak sebutkan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia hidup dengan caranya masing-masing. Baik. Dan maksud yang ketiga adalah makna secara boleh kita kata secara majazi. Iaitu selalu kita sebut apabila orang yang mungkin ada kedudukan, pengaruh ataupun mungkin orang-orang yang soleh, yang besar yang mati. Maka kita sebutkan tentang gelapnya dunia. Ataupun mungkin kita tengok tengok awan. Maknanya seolah menangisi pemergian tersebut. Ini kita sebutkan perkataan sedemikian. Jadi ayat ini nak sebutkan penghinaan kepada mereka. Yang mereka merasakan bahawa inna fir'auna ala fir'ar tadi, bahawa mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mana kalau mereka mati ini orang akan terkesan, bukan sekadar manusia, langit pun akan terkesan. Walhal mereka ini tidak dipedulikan oleh sesiapa pun. Baik, fama bakat alaihimus sama, dan kemudian Allah kata wa ma kanu munzarin, iaitu apabila telah datang waktu dibinasakan, maka azab tetap akan diteruskan walaupun mereka mengucapkan perkataan taubat. Kita tahu dalam surah Yunus Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Firaun menyebutkan hatta iza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sehingga apabila Firaun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah orang yang berserah diri. Dah nak tenggelam tu, aku percaya dekat Bani Israel. Tapi kita sebutkan tadi, bila mana datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi, maknanya pada waktu itu rahmat itu telah diberhentikan. Sebagaimana juga kaum Nabi Nuh, bila mana datangnya
banjir tu, bila dah nak tenggelam semua, ini Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut okey pause sekejap. Nak beriman ke tak beriman? Tak ada. Bila mana dah datangnya azab pada waktu itu, yang diberhentikan, yang pause itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dah bagi banyak peluang. Tapi satu benda yang menarik, kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, ketika mana pembukaan kota Mekah, orang musyrikin ini di Makkah ini, mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah melalui pedang-pedang para sahabat. Ini datangnya azab kepada mereka dan melalui pedang para sahabat. Tapi dalam keadaan itu, ketika mana selepas daripada pembukaan kota Mekah, yang mana ada yang tidak mana beriman, masih lagi tidak beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah, fasihu fil ardi arba'ati ashhur. Ini jalan ataupun teruskan kehidupan selama, ataupun diberikan masa selama 4 bulan. 4 bulan untuk kamu pertimbangkan sama ada kamu nak masuk Islam ataupun tak mau masuk Islam, maknanya kena duduk di bawah pemerintahan Islam, ataupun kamu keluar daripada Mekah. Kan? Jadi beri masa, maknanya ketika mana datangnya azab yang sepatutnya kepada mereka, tetapi azab itu diberhentikan. Ini satu maknanya bukan kebiasaan yang kita nampak pada umat-umat yang terdahulu. So apa spesialnya? Jawapan pada ayat yang terakhir surah At-Taubah, iaitu berkaitan dengan Nabi SAW sendiri yang juga merupakan Rauf, iaitu bil mu'minin, ayat akhir sekali kan, iaitu cerita tentang Nabi SAW bil mu'minin Raufur Rahim, tentang kasih sayang Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wa ma kana li wa ma kunna Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kami tidak mengazab mereka itu adalah wa anta fihim, kerana kamu berada bersama dengan mereka. Itu rahmat yang besar Nabi SAW, hingga datangnya, dalam keadaan datangnya azab kepada orang musyrikin, sepatutnya ikut kebiasaan sunnatullah mereka tidak ada peluang lah. Tapi Allah bagi peluang. Ini besar yang kita sebagai umat Nabi SAW, dan peluang itu dikekal sampai kepada akhir zaman, iaitulah bagaimana keadaan, maknanya kita buat umat ini buat dosa pun Allah tak azab sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Yang mana kaum terdahulu bila mana dah bagi peringatan berkali-kali, dah tak mau ni, maka Allah hancurkan seluruhnya. Tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan sebagai rahmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung maknanya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada ayat 30 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, walaqad najayna bani Israil minal azabil muhin. Dan demi sesungguhnya kami telah selamatkan kaum Bani Israel daripada azab yang menghina. Ini Allah, ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan juga kepada Bani Israel. Kenapa disebutkan azabil muhin, iaitulah azab yang menghina. Ini duduk di Mesir dalam keadaan menjadi hamba, dihina, dipermalukan, isteri-isteri, wanita-wanita, anak-anak dibunuh, dihidup dalam keadaan hina. Min Fir'aun, daripada Fir'aun, innahu kana 'aliyan minal musrifin. Daripada penjelasan Fir'aun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong, takbur, lagi terbilang. Maknanya dia sombong lah, dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejaman. Jadi ayat ini, satu benda yang menarik, kita tengok rosaknya sesebuah kerajaan tamadun itu bukan kerana individu. Walaupun disebutkan azabil muhin, antara tafsirannya azabil muhin itu azab yang menghina yang datang daripada Fir'aun, sebab ayat ni sebut min Fir'aun, yang datang daripada Fir'aun. Tetapi Allah kata Fir'aun ni adalah salah seorang daripada orang yang melampaui batas. Tapi kenapa disebutkan dia? Kerana dia orang yang paling meninggi diri, dia yang paling kira waktu tu dia paling berkuasa. Jadi bila duduk dalam satu kelompok yang melampaui batas,
maka kita akan lihat masing-masing akan backup kesalahan masing-masing yang akan menyebabkan berlaku kerosakan. Jadi yang rosak ni bukan Firaun seorang saja. Yang rosak ni bersama dengan menteri-menteri dia. Orang yang berada di dalam kabinet-kabinet dia. Yang menyebabkan kerosakan itu berlaku. Jadi apabila tidak ada check and balance, jadi masing-masing, bila orang ni buat salah, orang ni bantu. Orang ni buat salah, orang ni. Dan akhirnya mereka ini semua melampaui batas dan tunggulah saat maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, kemudiannya mengiringinya dengan menyebutkan nikmat sebagai bandingan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyebutkan tentang azab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bandingannya iaitu nikmat kepada Bani Israel sebagai bandingan dari bencana untuk dijadikan teladan. Jadi kami telah membebaskan Bani Israel daripada perhambaan, pembunuhan bayi lelaki, pelecehan perempuan. Ini dari sudut kerja paksa sebagai hamba, penindasan Firaun yang sombong dan angkuh, serta mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan pelbagai kemaksiatan terhadap Allah. Jadi kekufuran Firaun yang tertinggi adalah dengan dia mendakwa ana rabbukumul a'la. Ini sebagai Tuhan. Di keterangan tentang kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Musa ini dan kaumnya setelah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan Firaun dan kaumnya adalah sebab menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan dan manfaat. Okey, baik. Dalam satu kaedah fiqh, kita ada sebutkan kaedah fiqhiyah, darul mafasid aula min jalbil masalih. Kadang-kadang kita tak perasan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana tak ada nikmat yang baru yang datang. Cuma kita tak perasan sebenarnya kita sentiasa berada dalam nikmat kerana apa? Kerana kita ini telah dihalang berlakunya kemudaratan kepada kita. Jadi saya bagi contoh. Kadang-kadang mungkin kita ada fikir dalam walaupun kita dah sampai kepada tahap endemik sekarang kan. Maknanya di awal dulu pandemik dulu kita mungkin fikir dari sudut mana ni mungkin bisnes tak jalan, mungkin kerja pun dipotong gaji dan sebagainya. Kita fikir macam-macam, maknanya benda yang kita kurang mendapatinya. Sedangkan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada kita dari sudut Allah menolak kemudaratan kepada kita. Iaitulah maknanya mungkin keluarga kita tak kena COVID ke, ataupun kena tapi mungkin sembuh balik. Mungkin ada orang yang lebih teruk kena sehingga meninggal. Jadi kita tengok dalam surah Al-Fi dan surah Quraisy juga begitu. Allah sebut kepada Quraisy sebelum daripada datangnya Allah memberikan nikmat diperjalankan di waktu syita dan juga di waktu musim sejuk dan musim panas sebagai laluan perdagangan. Jadi Allah menjadikan negeri Makkah itu aman terlebih dahulu. Daf'ud darar, yang mana Abraha nak serang maka Allah hapuskan dan kemudian Allah berikan nikmat. Jadi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tak sedar dari sudut banyaknya kemudaratan yang Allah Subhanahu Wa Taala halang daripada kita. Dan itu sebenarnya nikmat. Maka sebab itu kita sentiasa menyebutkan alhamdulillah, kerana sebenarnya nikmat itu sentiasa berada pada kita ni. Mungkin hari ni kita pergi kerja yang sepatutnya mungkin na'udzubillah mungkin berlaku pelanggaran, insiden ke apa, tapi maknanya Allah halang daripada benda itu berlaku. Itu nikmat. Ataupun dengan mana kita pergi tiba-tiba kita nampak mungkin insiden depan mata kita. Kalau kita cepat sikit 3 second maknanya kita yang kena. Tapi itu maknanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita ni melalui 2 jalan. Iaitu menarik dari sudut kemudaratan kepada kita dan juga memberikan kemaslahatan ataupun manfaat. Jadi dalam ayat ini pada Bani Israel Allah cerita bagaimana Allah menolak ataupun menafikan kemudaratan kepada mereka dengan menghancurkan Firaun, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kemaslahatan kepada mereka dengan diwarisi Palestin, diberikan tadi nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi.
Baik. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin, dan demi sesungguhnya kami telah memilih dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu. Ini kemuliaan kepada Bani Israel. Yana apa ni? Dapat pada Ustaz Yusof, maknanya mungkin dalam bulan Ramadan ni kita buat dalam masa 1 jam kan. Jadi sikit lagi, insya-Allah ada 2 ayat lagi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini telah memilih mereka atas kaum-kaum yang lain yang semasa dengan mereka pada waktu itu bahawa mereka berhak mendapat permuliaan kerana banyaknya jumlah para nabi di kalangan mereka. Jadi dalam ayat ini adalah satu perbincangannya, Allah memilih mereka berdasarkan pengetahuan Allah. Mereka ini lebih, yakni kedudukan mereka daripada penduduk dunia pada waktu itu. Jadi perbincangannya adalah apa makna ala ilmin itu. Jadi, yang pertama nak sebutkan Allah telah memilih mereka atas kaum-kaum yang lain yang semasa, maknanya pada zaman itu dengan mereka pada waktu itu bahawa mereka berhak mendapat pemuliaan. Ini sekali lagi nak sebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana seorang hamba itu berhak mendapat kemuliaan di sisi Allah akan berikan. Ketika mana seorang itu berhak mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia ingkar, dia akan diberikan. Kerana banyaknya jumlah para nabi, antara sebab kemuliaannya adalah kerana mereka dalam kalangan Bani Israel ini banyak nabi. Juga kerana kesabaran mereka, yang ini bersama dengan Musa dan jihad mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika mana mereka menukar keimanan dengan kekufuran, kebaikan dengan kerosakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memurkai dan juga melaknat mereka. Baik. Dia nak sebut apa makna ala ilmin itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama maknanya kami memilih walaqad ikhtarnahum ala ilmin, kami memilih mereka kerana kami mengetahui pada waktu itu mereka berhak menjadi golongan yang terpilih dan dimuliakan daripada yang lainnya. Dari mana tafsir tadi? Dan tafsiran yang kedua adalah kami memilih mereka. Jadi sudut kami mengetahui dalam pemilihan kami, dalam ilmu kami mengetahui, ini Allah Subhanahu Wa Taala akan Bani Israel ini sampai pada satu hari nanti mereka akan melakukan kerosakan. Bukan disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala macam kata Jabariyah, oh Allah dah tetapkan kami melakukan kerosakan. Tak, maknanya berdasarkan pilihan mereka pada masa hadapan kami mengetahuinya mereka akan melakukan kerosakan. Maka nak sebutkan ia menjadi pengajaran kepada orang lain. Iaitu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada seseorang, Allah boleh tarik balik kemuliaan tersebut. Apabila ini kita mengingkari ataupun seorang itu mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Baik. Ayat yang terakhir iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin, dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan ataupun menzahirkan sikap mereka. Jadi bukti-bukti kenabian ini diperjelaskan sebagai bentuk ujian. Nak beriman ataupun tak beriman. Melalui Nabi Musa kami telah memberikan mereka berbagai mukjizat yang nyata, bukti-bukti yang jelas dan hal-hal yang luar biasa. Di dalam semua itu terdapat ujian dan cubaan yang nyata bagi setiap orang yang mendapatkan petunjuk. Kami akan melihat bagaimana perbuatan mereka. Di antara berbagai mukjizat dan bukti tersebut adalah mereka diselamatkan daripada bencana tenggelam, awan yang menaungi mereka, turunnya manna wa salwa untuk mereka selepas daripada keluar daripada Mesir, diberikan makanan daripada langit dan sebagainya. Jadi semua mukjizat-mukjizat itu malangnya kita tengok akhirnya dia tidak menjadikan mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih beriman kepada Nabi Musa. Jadi sebab itu kita kena melihat Al-Quran sebagai penutupnya kita sebutkan yang turun inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, yang sebagai mukjizat yang terbesar Nabi SAW di dalam bulan Ramadan ini. Adakah apabila mukjizat itu telah kita mungkin baca, kita memahaminya,
ia akan menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ia akan menyebabkan kita lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang mana lebih dekat dengan Al-Quran, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi bentuk ujian dalam kehidupan, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk mihnah, dalam bentuk perkara yang sukar. Yakni tadi pada permulaannya diberikan ujian dari sudut mereka ni jadi hamba, dipelecehkan, dibunuh anak lelaki dan sebagainya. Dan kita tengok mereka berjaya, kan? Allah muliakan mereka. Tapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian berbentuk kenikmatan, yang ini telah diperolehi, makanan turun daripada langit, tak cukup lah. Wa iz kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Dah ada makanan, nikmat. Tapi rasa tak cukup lah. Kami tak boleh lah makan benda sama hari-hari. Doa lah turun benda yang lain pula. Tengok, bila mana diberikan nikmat, maka manusia itu lebih mudah untuk tergelincir daripada ujian tersebut. Maka itulah nak sebut pada kita, kadang-kadang ada orang yang mungkin kita nampak dia diberikan ujian, susah sungguh hidup dia. Itu tak ada, ini tak ada, itu kurang, ini kurang. Menyebabkan kita rasa, kalau kita di tempat kita rasa kita tak boleh. Tapi kita tak tahu maknanya dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasihnya, dengan mungkin ujian dengan cara kesukaran dan kepayahan itu menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikatnya ujian ni adalah ayyukum ahsanu amala, yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amal yang lebih baik. Namun selalunya dalam Quran pun sebut, dan hakikat realiti kehidupan manusia ni, apabila diuji dengan kenikmatan, maka ia lebih sukar sebenarnya berbanding daripada kesukaran. Dan ramai manusia yang tergelincir. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan ya Allah Subhanahu Wa Taala sabbit qulubana, tetapkan hati kita. Yakni bagaimanapun ujian, kalau ujian kesukaran kita terima dengan penuh sabaran, dan ujian dengan kenikmatan, dengan sesuatu tambahan dan kelebihan dalam kehidupan kita, maka kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin sekadar tu perbincangan kita pada pagi ini. Apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Mungkin kalau ada soalan ataupun ada pandangan. Tuan Rahmat menyebutkan, Assalamualaikum, betul Ustaz, kita diberi nikmat, tak sedar insya-Allah Allah berikan jalannya. Benar sekali, insya-Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Kiranya Bani Israel ni dulu mereka dimuliakan, tapi sekarang Allah marah murka dengan dia orang, kan? Jadi dekat mana yang Allah start murka tu? Adakah masa dia orang sesat dekat Padang Tih sebab dia orang tak nak masuk Palestin? Dan adakah disebabkan oleh itu mereka kata Palestin tu macam untuk dia orang? Okey, baik. Itu dah soalan saya. Terima kasih. Okey, baik. Jadi soalan yang bagus. Jadi sebenarnya kemurkaan kepada Bani Israel ini, dia bersiri. Kemuncaknya adalah sebelum mereka masuk ke ke Palestin tu. Kan mereka kata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dengan Tuhan kau pergi. Kami tak mau masuk. Itu kemuncak dia. Jadi siri-siri itu, siri-siri itu ada antaranya dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah yang cerita tentang bagaimana pada permulaannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kami telah memuliakan kamu, dan sebagainya. Dan selepas daripada cerita tu, Allah datangkan cerita bagaimana mereka walaqad najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab, kan. Kemudian datangnya selepas daripada mereka keluar daripada Mesir ini, Allah datangkan cerita-cerita tadi yang saya bacakan ayat selepas tadi, wa iz qultum ya Musa lan nasbir. Itu permulaan mereka.
Ini antaranya selepas tu cerita tentang peristiwa penyembelihan lembu dan sebagainya. Mereka hampir-hampir tak mau untuk tak mau melaksanakan dengan banyak karenah banyak soalan yang mana soalan mereka tu menyebabkan sebenarnya mereka tak mau nak laksanakan. Bukan banyak soalan sebab nak tahu. Tapi banyak soalan sebab mereka nak akhir sekali mereka tak payah laksanakan. Hampir-hampir tidak melaksanakan. Jadi sebab itu dalam suratul Baqarah cerita tentang kisah Bani Israel. Bagaimana kalau kita tengok tema suratul Baqarah daripada peristiwa Baqarah itu tadi, kan, peristiwa yang mana mereka bertanya banyak tapi bukan untuk mengetahui, tetapi adalah untuk mereka nak nak meninggalkan suruhan tersebut. Jadi siri-siri dia tu banyak, kan. Selepas daripada keluar daripada Mesir tu, maknanya siri-siri itu banyak. Itu banyaklah kisah, mungkin lebih detail boleh tengok kuliah Ustaz Yusof, kan. Ada kisah Bani Israel. Tapi maknanya bukan satu sahaja. Jadi dia banyak siri-siri, dan bahkan siri-siri itu diselangi dengan keampunan oleh Allah, kan. Dah ampun dah. Lepas tu kemudian ni balik. Kufur balik. Dah ampun balik. Ini maknanya ada siri-siri itu menyebabkan berkali-kali peluang tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan akhirnya Allah mencabut peluang tersebut dan Allah pindahkan ataupun berikan peluang tersebut kepada umat Nabi SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wallahu a'lam. Kalau tak ada yang lain, Allah jazakil khair. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita semua di dalam bulan Ramadan ini, dan Allah sampaikan kita kepada malam Al-Qadar, dan kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.